Hari ini kita sambung part 2. Okey, jadi part 1 hari tu dah pengenalan locus kan. Jadi dah tahu dah locus macam mana kan. Apa yang saya cakap hari tu locus ni. Locus ni mesti satu titik yang bergerak pada satu titik tetap. Daripada satu titik tetap. Jadi locus yang bergerak tu mesti apa? Mesti sama. Kan? Jadi bukan satu titik tetap je ada banyak konsep dia. Okey, jadi kita pergi satu-satu. Jadi awak tengok ada 5 konsep di sini. Konsep pertama, kes-kes dan locus. Locus satu titik. Locus satu titik yang saya dah terangkan semalam mesti berbentuk apa? Bulatan, satu titik tetap. Okey, jadi dia tengah-tengah kena kambing kena tambat lah, ke bawah kena tambat lah kan. Dia punya tali tu, dia akan pusing indunya. Betul tak? Contoh lain adalah apa? Ya, jam. Bagus. Itu hari kan saya dah cakap pasal jam kan. Okey, jadi jam pun sama. Semua tengok jam. Jam kat rumah, jam dinding. Alamak cikgu, jam saya digital. Aduh, leceh betul awak ni kan. Tengok jam dekat dinding semua. Maknanya pusat jam tu tak bergerak kan. Yang bergerak hanyalah dia punya apa? Dia punya jarum. Satu lagi apa? Kipas kat rumah kita. Pusat dia bergerak ke? Tak bergerak lah. Memanglah dia bergerak dekat setempat ni. Macam tu, betul tak? Tapi dia punya bilah yang bergerak sepenuhnya keliling dia. Ada ke tiba-tiba bilah tiba-tiba dia pergi ke kiri jadi lebih panjang, dia pergi magic tu. Tak ada Okey, jadi itu konsep lah Okey. Jadi untuk satu titik, locus satu titik ni tengok contoh, bina locus pada titik P yang sentiasa. Okey, ni ayat dia. Bina locus bagi titik P. Titik P ni dia stay. Okey. Titik P dia stay pula. Titik P ni yang akan bergerak. Okey, satu titik tetap O. Okey, keyword dekat sini kalau kita nak tahu satu titik adalah dia tulis tu satu titik tetap O dah. Okay, kalau awak nampak je disketul je, satu titik je, terus dalam kepala awak, bulatan. Imagine, satu titik je ingat jam. Bulat ni. Satu titik je ingat kambing. Kambing kena tambat. Faham? Okay, jadi macam mana kata nak berjarak 3? So, konsep bulatan, bila berjarak 3, dia jadi macam jejari. Betul tak? Jadi, ambil jangka lukis. Ukur dekat pembaris 3 cm. Cocok dekat O ni, pusing. Faham? Simple. Okey, jelas Okey, itu satu titik. Next kita pergi kepada 2 titik. Okey, awak rasa-rasa kan. Kalau 2 titik, contohlah. Okey, dalam apa tu dalam contoh dalam kelas kita kan, sini ada meja. Okey. Okay, saya bagi awak tugas. Awak kena lalu di antara 2 meja ni supaya keadaan awak dengan meja 1 dan meja 2 sentiasa sama. Mesti sama. Cuba awak fikir macam mana awak nak lalu. Kalau dalam kelas ni masih tunggu awak fikir ni. Macam mana? Siapa dapat? Fikir. Gampang. Jangan tunggu jawapan je. Buat macam dalam kelas tu. Tu ada seorang tu saya dengar tahu apa dia. Okey, pandai. Maknanya lalu kat mana? Lalu dekat tengah-tengah, betul tak? Kalau ni orang kan ni lalu tengah-tengah macam tak tengah je. Bolehlah tu. Tengah-tengah. Supaya keadaan dia adil. Dengan meja 2 dia sama, dengan meja 1 dia pun sama. Itu maksud 2 titik tetap. Maknanya 2 meja ni jadi titik tetap. Pokok. Pokok. Ada 2 pokok. Awak kena jalan tengah-tengah. Awak kena jalan antara awak dengan pokok 1 dengan pokok 2 ni mesti sama. Tak boleh tak sama, mesti sama. Nanti kalau awak terlebih je, kalau awak tak sama tengah-tengah, pokok 2 makan, pokok 1 makan. Kalau terlajak. Jadi, lalu kat mana? Tengah-tengah. Faham tak? Jadi konsep dia kalau 2 titik, 2 dot 2 titik. Tak kisahlah, okey, katakan huruf je, 2 huruf A dengan B. Lalu kat mana? Tengah. Faham tak? Jadi asalkan 2 titik, dia mesti konsep dia apa? Tengah-tengah. Ataupun dalam bahasa matematiknya ialah pembahagi 2 sama serenjang. Ini dah belajar kan? Jangan buat-buat tak tahu. Apa tu? Cikgu ni apa benda ni? Jangan ada. Kalau tak ingat, pergi ulang kaji balik. Aduh, dah ulang kaji tu hari kan, Form 1 punya topik. Penuh habis. Dah master G dah kan. Jadi buat. Okey, bagi 2 sama serenjang. Itulah kata matematiknya. Tapi kalau kata biasanya, kata pasalnya adalah tengah-tengah. Okey, tengok contoh. Bina satu locus titik P yang berjarak sama dengan 2 titik tetap MN. Macam mana kita nak tahu dia 2 titik ke, garisan ke? Macam dekat ni MN. Okey, kelas senang je, dia dah kata 2 titik. Okey. Satu lagi kalau dia tak kata 2 titik, kalau dia kata berjarak sama dengan M dan N. Maknanya perkataan dan ini dah berasing. Ni menunjukkan dia asing.
Jadi antara M nampak tak dikelirukan awak, dia bagi awak dot. Nanti awak kata ini garisan. Jangan. Tengok soalan. Kalau dia kata dan tu bermakna asing lah dia. M dan N. Jadi maknanya dia ada dua benda. Satu M, satu N. Jadi awak fikirlah mana awak nak lalu tengah-tengah. Mestilah lalu tengah-tengah. Ini lokusnya. Ini lokus. Lokus maknanya awak tu yang bergerak ataupun benda tu yang bergerak supaya jaraknya M dengan N tu sama. Jarak di antara pergerakan kita ni mesti sama dengan sini, mesti sama dengan sini. Tak boleh tak sama. Jadi macam mana kita nak lukis, mana boleh main letak je? Tak boleh tak boleh. Sebab ini awak dah belajar masa tingkatan 1 kan. Awak dah belajar yang pembahagi 2 ni. Macam mana nak buat ni? Okey, senang je. Ambil jangka lukis, okey. Cocok dekat M. Kalau tak ada, kalau ni sekarang pergi ambil jangka lukis. Kalau tak ada pakai tangan lah, pandai-pandai lah korang. Okey, cocok dekat M. Okey, ni cocok dekat M. Bukakan jangka lukis awak tu separuh, lebih daripada separuh. Separuh pun tak apa ataupun lebih daripada separuh garisan ni. Garisan yang panjang ni. Kembangkan jangka lukis awak tu. Bukakan jangka lukis awak tu lebih daripada separuh. Okey, sini pensel kan. Okey. Jadi yang ni M ni cocok. Pensel awak tu. Zap 1, zap 1. Balik ni kalau daripada M bukan macam tu bentuknya. Sekejap ni, kalau macam tu, lengkuk dia akan jadi daripada sini kan it. Okey, dia akan jadi it sini, it sini. Faham? Lepas tu angkat jangka lukis awak tu. Cocok dekat N pula. Jangan awak kecilkan jangka awak tu. Jangka lukis awak tu jangan kecilkan. Sama saiz macam tadi. Balas. Bagi dia bersilang. Kenapa perlu balas? Persilangan ini yang kita nak cantumkan. Faham? Dah. Jadilah pembahagi 2 sama serenjang. Apa pasal sama serenjang? Kan 90. Ni garisan ni kan 90. Ni pembahagi 2. Sama serenjang. Faham tak? Okey. Jadi senang, simple. Okey, jelas Ini 2 titik. Okey, lagi satu, raja di sebelah menunjukkan segitiga sama sisi PQR, tentukan lokus bagi titik X yang berjarak sama dari P. Jadi ni lokus awak ni, X awak yang bergerak ni. P dan R. Mana P dan R? Okey, P, R. Dan kan? Dan. Betul tak? Titik P. Dan maknanya apa? 2 titik ni berpisah. Maknanya ada 2 titik lah. P dan R. Bukannya satu garisan. Cikgu ni kan garisan. Come on. Baca. Bila kata P dan R maknanya 2 titik berpisah. So abaikan je lah garisan tu. Jadi imagine lah. Kalau sini P, sini R. Macam mana lokus? Pandai. Lalu tengah-tengah kan. Macam nak lukis ni? Guna jangka lukis. Boleh. Kedua, awak nampak tak ni segitiga sama semua? Segitiga sama sisi. And then dia dah tik ni. Apa masalahnya? Ambil pembaris. Ambil pensel. Toing, garis. Habis cerita. Tapi ni tak tepat lah. Tak boleh. Okey, jadi apa awak buat? Very good. Ambil jangka lukis. Kena juga. Okey. Ambil jangka lukis. Cocok dekat apa tadi saja? Cocok dekat P. Bukakan dia lebih separuh. Zap. Angkat. Cocok dekat R, zap. Tengok dah ulang kaji tajuk apa? Tajuk pembinaan pula, tak memasal. Ambil pembaris, zap, garis. Inilah pembahagi 2 sama serenjang. Faham? Senang kan? Okey, jadi kes yang ketiga. Satu garisan pula. Okey, satu garisan ni. Okey, kalau dia kata satu garisan, okey, awak rasa-rasalah. Cuba fikir sekarang, apa lokus yang awak akan buat? Apa lokus yang buat? Macam mana satu titik tu nak bergerak supaya jarak dia daripada garisan ni mesti sama? Bagus. Awak kata jalan dekat sini. Betul? Tapi bawah ni? Atas je sama. Yang ni? Yes, dia kena apit. Bentuk ni siapa boleh fikir bentuk apa ni agak-agak? Jalan raya. Pandai pun. Jalan raya. Ting. Garisan tengah-tengah tu kan? Okey. Lepas tu dia ada garisan tepi kan? Cuba pergi tengok jalan raya. Sama tak dua ni? Sama. Okey, dia memang dah dia punya konsep dia kan jalan raya. Tiba-tiba takkan jadi kecil pula, memang tak ada. Sama. Ni konsep dia. Jadi kelas kalau satu garisan apit
atas bawah supaya jarak dia ni garisan asal, ini yang kita buat locus. Jadi locus dengan garisan asal, locus dengan garisan sama, fair, adil dan sama. Ni jangan pula lah cikgu kata tadi kalau kita berjalan dah takkan awak nak bahagi dua diri awak pula. Faham tak? Okey, ni konsep tadi tu sebab bulatan dua titik, senanglah satu titik dengan dua titik. Jadi kalau satu garisan ni awak fikir jalan raya. Faham? Okey, jadi tengah-tengah satu garisan mesti ada apit atas bawah. Okey, jadi itu satu garisan. Okey, macam mana kita nak tahu? Kita tengok raja di sebelah menunjukkan satu garisan AB dilukis pada grid sisi 4 sama bersisi satu unit. Semua sama dia kata. Pada raja lukiskan lokus bagi titik X yang sentiasa bergerak 3 unit dari garis AB. 3 unit teman-teman 3 kotak lah, faham tak? Okey. Sekarang ni garis AB. Kalau 3 kotak dari garis AB, dari garis bukan dia kata dari titik. Faham tak? Nanti cikgu ni macam 2 titik ni. Tengok baca. Soalan kata garis, bukan soalan kata dari titik A dan B. Barulah dengan senang lenang awak buat. Tengah-tengah zam. Faham tak? Dia tak cakap macam tu. Dia kata apa? Garis. Baca. Jadi bila garis, awak kena ingat garis mesti apit atas bawah. Jadi awak draft lah macam ni. Garis AB macam ni. Nanti mesti dia ada macam ni. Faham tak? Jadi awak lukislah. Nak jadikan dia begini. Macam mana? 3 unit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ambil baris. Garis. Guna baris Saya tak apalah. Susah saya nak pakai baris ni. Garis. Dah jadi apit. Faham? Tu. Jadi seeloknya label lah locus kita. Kalau dia kata locus apa ni? Locus X kan? Locus bagi titik X. Tulis locus X. Okey. Cikgu kalau tak tulis tak apa. Tak apa. Tidak ada penolakan markah. Boleh je. Okey. Jadi dah faham satu garisan? Senang kan? Okey. Jadi seterusnya yang keempat adalah 2 garisan. 2 garisan ni paling senang di dunia. Okey. 2 garisan ni macam 2 titik. Okey, contohlah sebagai 2 garisan. Okey. Apa locus yang akan terbentuk supaya jarak dia dengan garisan yang pertama dengan yang kedua mesti sama? Pandai. Tengah-tengah cikgu. Dapat tak? Tengah-tengah lah, apa lagi macam 2 titik tadi. Sama. Okey, jadi kalau dia 2 garisan, tengah-tengah. Okey, jadi nampak ni. Berjarak sama dari 2 garis lurus yang selari ialah satu garis lurus yang selari dan melalui titik tengah bagi pasangan garis lurus selari tersebut. Pening kan? Okey, kita tengok contoh. Okey. Raja di sebelah menunjukkan segi 4 tepat ABCD yang dilukis pada grid sisi 4 bersisi 1 unit. Huraikan dan lukis lokus X yang berjarak sama dari garis AB. Imagine dulu. Okey, kita lukis dulu. Okey, aku nampak 2 garisan ni. Nampak ni. Dari garis. Jangan pula cikgu ada dua titik. Hello. Tapi boleh guna, boleh aplikasikan juga. Kan ada 2. Asal ada 2 je lalu tengah-tengah. Betul tak? Okey, jadi AB macam ni. DC macam ni. Mesti lalu tengah-tengah. Jadi, lukislah benda ni. Ni. Lukis tengah-tengah ni. Saya nak lukis. Okey. Kiralah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagi 2, 3. So, 1, 2, 3. Selesai. Ini ni. Draft dulu. Imagine dulu. Lepas tu baru kita lukis. Tengok. Senang kan? Simple. Faham tak? Jadi, baca soalan betul-betul. Okey, jelas? Okey, Okey, kalau saya ubah soalan, kalau saya kata 3 unit dari tak nak 3 lah 4 unit dari garis DC je. Cuba awak imagine. Satu garis je lah. Okey, mana DC? Itu DC macam ni. Kalau satu garis cikgu kata apa? Apit atas bawah. Betul tak? Jadi buatlah benda apit ni. Buat. Ni awak kena buat, ni awak kena buat. Jadi buatlah. Okey, jadi 4 unit. 1, sekejap saya padam. Contoh tau ni, contoh. 1, 2, 3, 4. Kat situ 4. Dan garis. Ataupun nak kira kat bawah. 1, 2, cikgu tak ada lawan ni, tak ada lah cikgu macam ni. Tak payah.
Siapa suruh tak ada kotak? Betul tak? Oh, janganlah rajin nak buat kotak. Tak payah. Kita follow soalan. Jadi tak payah. Ni pun cukup. Lah, cikgu kata atas bawah. Ya kan? Kalau dia tidak ada grid, memang awak kena buat atas bawah. Tapi kalau dia ada grid, tak payah. Atas je cukup. Bawah tak ada grid kan? Tak payah. Abaikan je. Faham tak? Kita anggap bawah ni hilang. Itu je lah ceritanya. Okey? Senang. Okey, next. Last sekali kalau dua garisan bersilang. Dua garisan bersilang ini contoh sudut lah. Contoh macam ni. Ini garis satu garisan ni, satu lagi garisan ni. Ni kan bersilang kan ni? Ni. Okey, kat mana lokus dia yang akan terbentuk? Bahagi dua. Macam tu. Contoh awak buat sudut 60 lah kan. Awak buat sudut 60 macam ni. Ni satu garisan kan. Atau buat sudut 60. Betul tak? Macam mana awak nak buat sudut 30? Bagi dua. Faham? Itu je konsep dia. Kalau dua garisan bersilang. Pendek kata asal dua je tengah-tengah. Itu je. Dua titik, dua garisan bersilang tengah-tengah. Satu titik, bulat. Satu garis, apit atas dan bawah. Kan simple ni. Ingat kan? Okey. Nanti tengok ni. Bila satu lokus bagi titik X yang berjarak sama dari dua garis lurus PQ dan PM bersilang di P. Imagine macam mana? Oh, cikgu kata tengah-tengah je. Okey, ni. Ni yang awak kena lukis ni. Ni. Kena. Okey, imagine dulu. Mesti imagine dulu. Mesti draft dulu. Oh, macam ni. Betul. Oh, macam ni. Ini kena lukis. Lukislah. Itu je petugas awak. Okey. Tak boleh main suka-suka hati je. Pembaris. Tak boleh. Okey, ingat. Di sudut ni. Jadi apa nak buat? Mesti guna jangka lukis. Okey, now. Macam mana guna jangka lukis? Senang je. Cocok dekat P. Okey. Pensel awak tu tak kisahlah bukaannya nak besar ke nak kecil suka hati. Cocok dekat P. Zap. Faham? Zap tu maknanya pensel lah tu. Aduh, takkan pening kepala saya nak terang satu-satu ni. Okey, cocok dekat P. Cocok ni tempat tajam tu lah kan. Cocok dekat P. Okey, pensel awak zap. Bukaan tak kisah. Suka hati korang lah nak buka separuh ke, buka tak separuh ke, suka hati. Okey. Angkat. Okey. Jangan ubah awak punya jarak yang awak buat tadi tu. Yang pertama tadi tu. Pensel awak tu tau. Jangan nak kecilkan pula. Jangan. Okey, jangan. Angkat. Cocok dekat sini. Ni. Buat atas ni satu. Cocok kat sini. Buat pensel awak ke sini. Cocok sini, pensel ke sini. Angkat. Cocok sini pula. Ini. Pensel awak silang. Balas. Bagi dia bersilang. Okay? Ambil pembaris. Zap. Garis. Faham? Simple. Okey. So ulang kaji balik tajuk pembinaan. Rasanya dah ulang dah ni. Dah boleh dapat dah ni. Cikgu tak ada jangka lukis. Pandai-pandailah korang. Kau tak ada jangka lukis. Tapi nanti nak submit latihan nanti kau tak ada jangka lukis nanti agak-agak je lah yang tengah-tengah tu. Macam mana? Okey. Okey, jelas? So 5 konsep habis. Jadi ada lagi satu. Contoh 10. Raja menunjukkan segi empat sama ABCD, huraikan dan lukis lokus bagi titik Y yang bergerak sama jarak dari garis AB, garis AD. Dua garis kan? Okey. Draft dulu. Mana AB? Oh, garisan AB mana? Oh, garisan AB macam ni. AB. Mana AD? Oh, sini. Oh, cantumlah. Macam ni lokus yang akan lukis. Bagus, tengah-tengah kan? Ini yang lukis. Ni awak akan lukis betul-betul. Jadi, macam nak buat ni? Kebetulan segi empat sama. Ambil je pembaris, garis. Faham? Ataupun buatlah guna jangka lukis. Cocok dekat A. Cocok. Kiri kanan. Pensel awak. Angkat. Cocok dekat sini pula. Zap. Cocok dekat sini. Zap. Zap tu pensel awak pening kepala saya nak menerangkan dalam ni. Okay? Alright. Jadi, settle. Dapat jawapan. Faham tak? Jadi, macam nak terangkan huraikan ni kan? Cakap je lah apa dia huraian dia. Ikutlah ni penyelesaian ni. Lokus bagi titik Y yang bergerak sama jarak dari garis AB dan garis AD ialah garis lurus yang... Okey, kalau tak pun terus tulis je. Garis lurus yang membahagi AB dan AD. Ataupun garis lurus yang membahagi sudut apa? BAD. Ataupun apa lagi? Garis lurus AC. Dah habis cerita. Kan lagi senang? Jadi mana-mana yang senang lah. Pandai-pandai lah buat huraikan. Okey. Tu je. Bukannya nak huraikan macam BM ke apa ke yang nak kena buat panjang-panjang. Simple je matematik. Okey, so jom kita buat kesimpulan. Apa awak belajar tadi? Good, satu titik.
Satu titik. Apa lokus dia? Pandai. Lokus dia bentuk bulatan. Dua titik. Dua titik. Okay. Lokus dia apa? Pandai. Tengah. Ataupun apa? Matematik punya bahasa apa? Pembahagi dua. Oh, panjang ni. Sama serenjang. Ini kata tengah-tengah lah. Okey. Satu garisan je. Ya, apit atas bawah. Atas bawah apit. Ingat kan bukan sana. Dua garisan. Tengah-tengah lagi. Lagi apa lagi? Dua garisan yang bercantum. Cantum ni banyak. Bentuk macam ni ada, bentuk macam ni ada, bentuk macam ni ada. Bentuk macam ni pun ada. Apa-apalah. Asal bersilang macam tu apa dia? Tengah-tengah. Iaitu apa? Pembahagi dua sudut. Bahagi dua. Macam mana saya tulis ni? Pembahagi dua sudut. Buruk ni tulisan. Pembahagi dua sudut. Dah kesimpulan kan? Jadi ingatlah semua ni bukan sangat senang kan? Jadi awak buat kesimpulan awak sendiri. Okey. So macam biasa ada latihan. Okey. Buat sekarang. Jangan nak bertangguh. Okey. Jam menunjukkan satu garis lurus PQ yang berjarak 5. X ialah satu titik yang sentiasa berjarak 3 dari 3 berjarak 3 cm dari titik P. Apa keyword dia? Pandai pun. Satu titik. Satu titik bentuk apa? Tengok. Okey. Buatlah sendiri. Macam mana berjarak 3? Ni dah bertunjuk depan tadi. Ingat, pergi rewind balik ke belakang tu. Macam mana titik ni? Apa guna jangka lukis? Apa ukur dekat baris berapa sentimeter? Dah buat sendiri. Pusing balik belakang. Satu Y ialah satu titik. Ni lokus ni X lah lokus Y pula. Ialah satu titik yang sentiasa berjarak 4 cm dari Q. 4 cm dari titik Q. Berapa titik? Tu keyword dulu, cari dulu satu titik. Kalau satu titik apa tadi? Benda satu ni. Kalau satu titik apa tu tadi? Bulatan. Buat. Okay, next lagi. Okay, P ialah P yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari A. Tengok A terus. P yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan D. A dan D. A dan D. Berapa titik? Bagus. 2 titik. Jadi kalau 2 titik apa? Sini A, sini D. Tak. A, D kat bawah. Salah. A, D macam ni. Sini A, sini D. Mesti lalu kat mana? 2 titik. Mana 2 titik? Tengok kesimpulan. Tengah-tengah. 2 titik tak semestinya macam ni je. Boleh macam ni titiknya. Faham tak? Boleh macam ni. Ikut sukalah. Jadi asalkan lalu apa? Tengah-tengah. Okey. Jadi cuba buat. Lalu tengah-tengah A, D. Tengah-tengah ada huruf apa tu? Tengok. Nyatakan lokus. Nyata je. Tak payah lukis. Nyata. Nyata tu maknanya nak baca nyatakan lokus. Nyata tu maknanya kita kena cakap. Tapi kalau awak cakap macam ni saya nak dengar. Faham tak? Jadi awak kena tulis. Jadi bila awak tulis, kalau contoh untuk A saya buat dulu kalau A dengan D mesti tengah-tengah huruf apa yang awak nampak ni? H. Tulislah huruf H. Macam tu. Tu nyata. Awak kalau tidak awak sebutkan, "Hey cikgu, macam ni saya nak dengar." Faham tak? Kalau awak nak hantar kerja tu. Jadi awak kena tulis. Okey, jelas Dan semua sekali. So, kenal pasti dulu. Ini apa? B pula. Titik B, titik D. Apa dia? Bagus. 2 titik. Okey, teruskan lagi. Garis lurus BC. Apa ni? Garis lurus BC. Berapa garis? 1. Faham? Dia ada cakap 2 garis ke? Tak ada? 1 garis je. Garis lurus BC. 1 garis. Jadi apa lokus yang akan terbentuk? Ulang tengok kesimpulan yang kita dah buat tu. Cuba. Okey, next. Dari garis lurus AB dengan BC. Dari garis lurus AB dengan BC. Apa dia? Maksudnya banyak garis lurus. Ya, ada 2. Mana AB? Draft. AB macam ni. BC macam mana? BC macam ni. Apa buat? Draft dulu. Jelas? Okey. Tengok garis lurus ni. EG. Mana EG? Garis lurus. EG macam ni. 1 garis. So, apa lokus yang akan terbentuk? Apit kiri kanan macam tu. Jelas? Okey. Jadi, buat. Okey, saya nak awak buat. Nanti hantar pada saya. So, sama juga dengan yang lain ni. Cuba buat sendiri. Okey. Untuk nombor 4 ni.
kalau awak tengok bila locus bagi titik Y, ni locus lah. Jadi PQPR locus awak tahu lah kan tengah-tengah. Tapi kalau YC sama dengan YD, Y ni locus. So C sama dengan D lah. Jadi kat mana? Tengah-tengah kan ni. Yang awak lukis ni Y. Jadi macam mana saya ajar buat tengah-tengah D? Sila je buat betul-betul. Okey. So habis dan nombor 5 buatlah nanti soalan nombor 5 ni semua, terus buat dan hantar, jangan bertangguh. Faham? Kalau awak tangguh nanti seminggu tak siap-siap korang ni, boleh tahan juga korang ni. Okey, bye, selamat berbuka puasa nanti.